Okey, soalan seterusnya bekerja dari rumah, bekerja dari rumah juga tak lari daripada tekanan, kerana majikan, anak-anak, pembahagian masa yang tidak bijak dilihat kadang-kala membawa kepada tekanan. Jadi apa langkah yang boleh kita ambil? Okey, untuk kita yang dikehendaki bekerja dari rumah, kita perlu ingat tanggungjawab hakiki kita ada dua. Sebab setting kita bekerja bukan di office, tapi setting bekerja kita ialah di rumah. Jadi tanggungjawab hakiki kita bukan satu tapi dua. Satu tanggungjawab pada keluarga, kedua tanggungjawab pada majikan dan kerja-kerja yang di-expect kena habis. Okey, jadi sebab tu kita perlu bahagi dengan baik dan kita nak make sure dua-dua win. Keluarga pun win, perhatian dan majikan pun pasti kerja kita siap. Okey, dan kalau anda nak tahu saya pun mencari maklumat saya fikir dalam 8 jam kerja normal hours 8 jam bekerja, berapa jam sebenarnya yang betul-betul kita buat kerja? Mula-mula saya ingat mungkin 4 jam. Lepas tu saya fikir balik mungkin 2-3 jam je kot. Selebihnya kita berjalan kaki, kita pergi kantin, kita pergi meeting, kita bersembang dengan orang. Jadi yang betul-betul buat kerja tu berapa jam? Saya agak 2-3 jam. Okey, jadi saya mencari kajian kajian yang dilakukan dan artikel itu diterbitkan pada tahun 2016. Jadi kajian menunjukkan untuk normal hours 8 jam bekerja, sebenarnya manusia yang betul-betul produktif buat kerja ialah 2 jam 53 minit. Okey, 2 jam 53 minit. Jadi betul lah saya punya intuisi sebenarnya kita kerja 2-3 jam je. Okey, kalau kita ambil, saya ambil 3 jam lah, 3 jam yang betul-betul kita produktif buat kerja macam mana kita nak susun atur dalam satu hari di rumah tu, kita boleh win anak dan juga win kerja. Okey, saya nampak yang terbaik kita buat teknik Pomodoro. Okey, Pomodoro ni kita setkan satu time waktu yang fokus bekerja, dedicate untuk kerja saja, maknanya fokus pada kerja saja satu selama 25 minit dan kita pasang alarm lah. And then kita akan fokus pada anak lama. Anak tu mungkin maknanya kita takkan buat kerja tu pukul 8. Kita bangun pagi kita siap dengan anak buat aktiviti gembira, main kolam lah, buat aktiviti bonding lah, lompat-lompat, main padang dalam depan rumah kan, kita makan-makan dan sebagainya. So bila anak dah penuh tangki emosi dia sebab anak nak perhatian kan, ini kita bagi tahu, okey mama ada kerja, bagi mama 30 minit buat kerja. InsyaAllah anak-anak akan izinkan dan masa ni kena ada pasangan lah yang tolong tengok, kalau ada maid mungkin boleh tolong tengokkan anak-anak. So escape diri, asingkan diri, satu masa satu kerja. Satu masa tadi fokus pada anak, now satu masa fokus pada kerja 30 minit. Kan, and then repeat lagi, and then dah habis 30 minit, tengok anak balik. Rupanya anak okey kan. So dah 10 minit tengok anak, mama nak sambung kerja 30 minit. Kita sambung balik kerja 30 minit. Dah dapat 1 jam siang. Siap tak kerja? Okey, katalah kerja tak siap. Lepas tu dah drag kan. Dengan anak menyusunya apa semua kan. So kita tidurkan anak awal, lepas isyak tu tidur. So kita aimkan malam nak buat 2 jam. So katalah anak berjaya tidur 10.30 kan, so kita berjagalah pukul 10.30 sampai 12.30 siapkan kerja. So yang saya nak fokuskan kat di sini ialah tidak mungkin, tidak mungkin kita boleh buat dua kerja dalam satu masa dengan setting ialah di rumah. Sebab bila setting rumah, anak-anak merasakan ibu ialah ibu. Ibu bukan pekerja pada majikan ibu. Jadi anak-anak merasa pemilikan ibu tu ialah milik mereka. Kan? Tapi kalau kita fikir, cara berfikir ialah 8 jam, aku nak kerja 8 sampai 5, pakai baju cantik-cantik, elok-elok kan. Macam office sebenarnya tidak mungkin sebab kita di rumah ialah ibu, kan ibu dimiliki oleh anak-anak sebab anak melihat kita ialah pemilikan mereka. Okey, jadi konteks kat sini yang paling utama ialah fokus, fokus satu kerja satu masa. Kedua ialah quality dalam kuantiti masa itu. Jadi aktiviti dengan anak banyak sikit masa diambil, mungkin 80%. Kan 20% saja kerja kita yang hanya kita dedicate fokus secara berkualiti siap kerja kita. Berbanding kalau anda berfikir 8 hingga 10 jam, pukul 8 sampai 6 petang anda nak serentak buat kerja office dan juga jaga anak, anda curi masa nak buat kerja. Lepas tu bila buat kerja pula anak kacau dan anda marah anak, kan kerja pun tak siap, mungkin kerja buat silap, sebab tak fokus buat kerja. Anak pun kecil hati, damage, emosi dia kena marah, kena pukul dan sebagainya. So itu adalah loss, dua-dua loss, kalah. Kita hilang kedua-duanya. Jadi better lah anda fokus pada anak 100% dan fokus kerja 100%. Dan ingat, kerja yang produktif sebenarnya 2 jam 53 minit saja. Kan kalau saya aim 3 jam, 1 jam siang, 2 jam malam. Sebab anak saya kecil-kecil lagi kan, yang menyusunya lagi, demand dia very high. Jadi mana mungkin saya boleh peruntukkan 3 jam kerja siang saya lah.
Jadi terpulang pada anda susun atur, ingat 2 jam 53 minit. Macam mana anda nak susun atur? Kalau anak anda dah besar tak apa, mungkin 2 jam 53 minit tu ialah 3 jam, bermaksud 6 slot. Satu slot 30 minit and then rehat 10 minit. Satu slot 30 minit and then rehat tengok anak 10 minit. So ulang-ulang sampai kerja siap. Yang penting fokus dan quality. Dan win-win, dua-dua win. Kan majikan pun puas hati, kerja kita siap, anak-anak pun puas hati dapat bermain dan luangkan masa dengan ibu mereka. Okey, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk kongsikan.